Sementara itu, dalam reaksi terhadap sesi pertemuan berkenaan, syarikat pembekal perkhidmatan rangkaian penyelesaian tenaga di Malaysia, Mitsubishi Power Limited menyatakan hasrat mengembangkan operasi sedia adanya di Malaysia. Seterusnya melaksanakan pemindahan teknologi yang diyakini dapat memberi manfaat kepada syarikat dan rakyat Malaysia. In order to provide the operation and maintenance service for our advanced gas turbine, it's really need to talk with the local companies in terms of the labor support and in terms of the technician support, and also we'd like to provide our capacity building. So in future we'd like to talk with various possibilities with the local company in such way. Kementerian Kesihatan menyediakan 5 pelan strategi bagi menghadapi risiko kemasukan wabak cacar monyet ke Malaysia. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata, ia merangkumi pengesanan awal kes, memperkukuh diagnostik, pengurusan kes, pengurusan kluster wabak dan meningkatkan pengetahuan dan kesedaran komuniti. Beliau turut menegaskan tiada kes berkenaan dikesan dalam negara. Setakat ini insyaAllah kita masih belum lagi ada kes monkeypox. Belum ada kes monkeypox. Ada kes yang viral yang menunjukkan, yang menyatakan ada satu kes kanak-kanak yang mempunyai lepuh ataupun blister yang dikatakan monkeypox, tapi disahkan bahawa ini adalah HFMD dan bukannya monkeypox. Beliau menjelaskannya pada sidang media khas secara maya dari Geneva, Switzerland. KKM mewujudkan Health Alert Monkeypox dalam aplikasi MySejahtera yang akan diaktifkan mulai hari ini dengan pengembara yang tiba dari negara endemik monkeypox atau negara yang melaporkan kes monkeypox akan menerima Health Alert setiap hari selama 21 hari sebagai peringatan untuk pemantauan kesihatan kendiri. Turut dibuat persiapan dan perancangan vaksinasi bersasar kepada kontak rapat kes cacar monyet sekiranya ada. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB akan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM bagi membantu meningkatkan kualiti capaian internet di kawasan luar bandar. Kawasan-kawasan yang sering mengalami masalah capaian telah dikenal pasti, terutama kelas Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS. Sehingga kini lebih 11,000 kelas kemas di seluruh negara dan tidak kesemuanya mempunyai capaian internet yang baik. Itu saja yang ada konektiviti. Yang dekat dengan bandar ni okeylah. Konektiviti yang jauh daripada bandar mungkin dia punya konektiviti rendah. Dia macam mana kita nak tolong supaya sekolah kemas juga dapat ditingkatkan. Itu maksud saya. Jadi ada usaha yang kita buat supaya akhirnya kita juga dapat membantu kerajaan untuk meningkatkan konektiviti internet di luar bandar. Datuk Seri Mazir ditemui di Sepang. Fenomena cuaca panas yang melanda negara disebabkan peralihan daripada musim hujan ke musim kemarau. Kesannya menyebabkan pelbagai masalah kesihatan, terutama bagi golongan yang berisiko tinggi. Pensyarah kanan dan pakar perubatan kecemasan UiTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Amin Muhammad Mokhtar menyarankan perancangan awal dan rapi dibuat sebelum melakukan aktiviti luar. Yang sesuai untuk menghadapi cuaca panas masa melakukan aktiviti di luar. Pakaian yang longgar, nipis dan juga berwarna cerah dapat mengurangkan haba yang diperangkap dan dapat memudahkan kita untuk berpeluh. Bagi pensyarah kanan Fakulti Perubatan UiTM, Dr. Nur Amira Shibrau Malisi, pemilihan aktiviti sesuai penting bagi mengelak strok haba. Let's see if anda terkena strok haba, apa yang anda perlu buat adalah anda hendaklah beralih daripada tempat yang panas tadi pergi ke tempat yang lebih redup dan pastikan tempat itu lebih berangin dan jauh daripada sinar matahari.
Bagi mengukuhkan hubungan antara Uzbekistan dan Malaysia melalui sektor pelancongan, Kumpulan Penerbangan Malaysia MEG menyambut baik usaha UT Travel A Solution yang akan melancarkan penerbangan sewa. Penerbangan yang dikendalikan oleh Osman Aero itu dijadualkan beroperasi untuk tempoh 2 bulan bermula 9 Julai hingga 9 Oktober tahun ini. Menurut Ketua Jualan Global untuk Kumpulan Penerbangan Malaysia MEG, Roslan Ismail, jumlah kekerapan penerbangan bagi tempoh 2 bulan itu akan dijadikan sebagai penanda aras untuk disenaraikan dalam jadual tetap penerbangan. So sebagai permulaan, this is the best way to do lah, to gauge the market, and then once the response is good, the traffic matured enough, then we will talk about maybe later kalau ada peluang untuk schedule flight lah. Terdahulu, beliau menghadiri majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara MEG dan UT Travel A Solution di Kedutaan Uzbekistan di Malaysia. And as we know, Malaysia is one of the top destinations in the world for tourists, and I hope that my country will be the same. And at the same time, I would like to say that Malaysia and Uzbekistan are not competitors in terms of the tourism market, because we offer absolutely different tourism packages rather than Malaysia. So I hope that the number of tourists will grow in both directions. Tenaga Nasional Berhad TNB sedang melihat potensi untuk mengembangkan portfolio tenaga boleh diperbaharui RE di Malaysia. Ini termasuk potensi penggunaan turbin angin sejajar hala tuju kelestariannya mencapai sasaran pelepasan karbon sifar menjelang 2050. Di Malaysia, beberapa kajian membabitkan potensi turbin angin telah dijalankan. Kadang-kadang dia punya size kan, feasibility of having it economically di lokasi-lokasi yang dah di-identify tu juga bergantung kepada berapa size yang sebenarnya economic untuk Malaysia, especially when it comes to wind energy ni. Tadi ada dua. Satu is the one yang memang dah banyak kan, either onshore dan offshore. Malangnya yang onshore high speed wind turbine tak berapa feasible untuk peninsula lah. So that's why kena tunggu yang low speed punya teknologi. TNB akan memanfaatkan usaha sama di luar negara dalam teknologi, penyelidikan dan pembangunan untuk membawa teknologi baharu RE ke dalam negara. Menteri Kesihatan Senegal dipecat sehari selepas tragedi 11 bayi baharu lahir maut dalam kebakaran di sebuah hospital. Itu antara rangkuman berita luar negara. Wartawan Al Jazeera Shirin Abu Akleh yang maut di tebing barat pada 11 Mei lepas sudah menjadi sasaran pembunuhan kejam tentera rejim Zionis. Perkara itu hasil siasatan pihak berkuasa Palestin sekaligus menyalahkan Israel dalam kes berkenaan. Palestin juga telah menyerahkan salinan laporan hasil siasatan kepada pihak berkuasa Amerika Syarikat selain kepada keluarga Shirin. Sudah tiba masanya Kongres bertindak berhubung undang-undang mengenai keselamatan pemilikan senjata api. Itu desakan Setiausaha Akhbar White House, Karine Jean-Pierre, susulan kes tembakan rambang yang terus berlaku dan terbaru melibatkan sekolah rendah di Texas. Jelasnya, Presiden Joe Biden telah melakukan sebaik mungkin dan kini terserah kepada Kongres. Kes tembakan itu telah meragut nyawa 19 kanak-kanak dan 2 guru. Sehari selepas tragedi menyayat hati 11 bayi baru lahir maut akibat kebakaran di hospital, Menteri Kesihatan Senegal Abdoulaye Diouf Sarr dipecat. Perkara berkenaan diumumkan Presiden Macky Sall dalam satu kenyataan sekaligus menamakan Dr. Mary Kemis Ngom Dia sebagai pengganti. Berdasarkan laporan awal, kebakaran hospital berkenaan pada Rabu adalah berpunca daripada litar pintas.
Beralih ke perkembangan sukan, kejayaan menjuarai kejohanan golf Kia PGM pada semalam telah membuktikan prestasi pemain golf profesional negara Sharifuddin Arifin kini di tahap terbaik. Kini fokus utama beliau adalah untuk memburu kedudukan 5 teratas kejohanan Asia Development Tour ADT di Indonesia. Menurut Sharifuddin, kejayaan itu meningkatkan semangat beliau memburu kedudukan Order of Merit di ADT untuk layak secara automatik dalam kejohanan jelajah Asia tahun hadapan. Sharifuddin cemerlang membenam 3 birdie bagi mengumpul keseluruhan 10 di bawah par. Ervin ketinggalan 1 pukulan selepas mencatat 9 di bawah par. Tempat ketiga dimenangi Paul Sun dengan 7 pukulan di bawah par. Persiapan pelumba jet ski negara Nur Firdaus Rafi'i bagi menghadapi Piala Dunia di Pattaya, Thailand pada Disember ini semakin baik, terutama selepas beliau meraih podium kejohanan antarabangsa 2022 di Kemboja baru-baru ini. Pada aksi di Kemboja, Nur Firdaus menamatkan aksi acara terbuka endurance selaku pemenang pingat perak selepas mengumpul 106 mata keseluruhan. Ombak lebih kurang 4 meter tinggi, sangat-sangat tinggi. Jadi semua rider dan kebanyakan separuh daripada rider semuanya telah jatuh dan terbalik daripada jet ski. Jadi dengan kecekalan saya, dengan kesungguhan, dengan konsentrate saya, alhamdulillah Allah membantu saya, pergerakan saya dapat menamatkan perlumbaan dengan baik. Saudara, laporan itu mengakhiri berita tengah hari edisi 27 Mei 2022. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.